A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah ilmu, kuliah subuh Taman Syurga Maya bersama-sama dengan tim kuliah subuh Samsul. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita nyambung kitab kita dengan topik keutamaan berkasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang kasih sayang ni, tak ada manusia yang tak nak kasih sayang. Semua orang nak hidup dalam qablih, nak berkasih sayang. Dan dalam kasih sayang tu biasalah, kan? Ada yang terasa dan sebagainya. Tapi apapun, keutamaan kasih sayang ni mungkin ramai yang tak perasan. Apakah keutamaan kasih sayang? Dalam sabda Rasulullah SAW, tidak akan masuk syurga selain pada pengasih. Makna orang yang berkasih sayang je boleh masuk syurga. Mereka bertanya, Rasulullah, setiap-tiap kami pengasih. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah pengasih orang yang menyayangi dirinya sahaja, tetapi pengasih itu adalah orang yang menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Malahan ada dalam satu hadis sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Belum sempurna lagi keimanan seseorang selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya melebihi dirinya sendiri. Yang bukan kata sama, lebih daripada diri dia sendiri. Erti menyayangi diri itu menyayangi dari siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat serta bertaubat di samping taat dan ikhlas. Erti menyayangi orang lain adalah tidak menyakiti seseorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah orang yang menjaga tangan dan lisannya terhadap orang lain. Di samping itu juga menyayangi binatang dan tidak menyeksanya. Itu sebabnya menyeksa binatang juga terkandung di dalam adab kita dalam kehidupan kita. Telah bersabda Rasulullah SAW, satu hari orang berjalan, di tengah jalan dia kehausan. Apabila terjumpa sumur ni pergilah. Terus dia turun dan minum. Ketika naik, dia melihat anjing menjulurkan lidah kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini kehausan seperti aku tadi. Sepatutnya diberikan anjing itu minum. Legalah anjing itu seperti aku tadi. Legalah anjing itu dan bersyukur kepada Allah sehinggalah Allah mengampunkan lelaki itu. Nampak kebaikan buat hanya pada seekor anjing. Yang berkata Rasulullah, adakah pahala bagi kami bila berbuat baik pada binatang? Rasulullah SAW menjawab, pada setiap yang berhati baik ada pahalanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam Sayyidina Umar berjalan, tiba-tiba berjumpa dengan seorang yang bimbang akan kecurian. Lalu Umar berjumpa Abdurrahman bin Auf, lalu ditegurnya, apa yang kau bawa saat ini wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, aku bertemu dengan orang-orang yang bercerita padaku ketika sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga kerana selalu terjadi kecurian. Marilah bersamaku menjaga mereka. Anas berkata, keduanya lalu pergi menjaga orang yang bimbang pada pencuri itu hingga terbit fajar memanggil. Wahai penduduk Rufqah, salat sehingga keduanya melihat mereka bangun dan berangkat. Demikianlah, tuan-tuan muslimat, maknanya berkawal ni zaman sahabat dulu pun dah buat. Sayyidina Umar pun dah buat. Dan bila benda ni berkawal, jaga kawasan kita daripada kecurian, kan ada yang tak tidur malam sebab bimbang kecurian berlaku, ini juga adalah merupakan satu bentuk kebaikan yang diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Kan? Maka kita ikutlah para sahabat, di mana Allah memuji mereka dengan firman-Nya, belas kasihan antara mereka, sedangkan mereka jelas mengasihi sesama Muslim, semua makhluk dan ahlul zimmah. Maknanya tuan-tuan silat, dirawikan dari Umar radhiyallahu anhu bahawa dia melihat lelaki itu sedang mengemis. Sayyidina Umar menegurnya, alangkah lalainya aku. Telah ku ambil tenagamu di waktu mudanya, namun kini ku sia-siakan kau. Lalu Umar memerintahkan agar orang tua itu diberi wang daripada Baitul Mal. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, berbuatlah baik apa juga, walaupun kita tolong berjaga malam, kita nampak orang tua mengemis, kita kesian tengok orang tua, kita kesian tengok orang yang susah, kita bantu. Apa juga bentuk pertolongan, ini juga salah satu bentuk kasih sayang. Ya? Dari Hasan dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, umatku masuk syurga bukanlah kerana banyak salat dan puasa, tapi disebabkan selamatnya hati dan kemurahan jiwa dan kasih sayang sesama Muslim. Rasulullah SAW bersabda, para pengasih akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihanilah yang di bumi, makin di langit akan mengasihimu. Baginda bersabda, sesiapa tidak mengasihi tidak akan dikasihi, dan siapa yang tidak pemaaf tak akan dimaafi pula. Maknanya memaafkan, insya-Allah orang lain akan maafkan kita. Buat baik. Telah berkata Malik bin Anas, Rasulullah SAW bersabda padamu dan kau suka taubat. Dia bahawa Nabi Musa AS berkata, ya Tuhanku, sebab apa engkau jadikan aku berfirman, sebab kasihmu pada makhlukku. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia membeli burung dari seorang budak, lalu dia melepaskannya sambil berkata, pergi dan hiduplah engkau. Rasulullah SAW bersabda, ibarat sesama mukmin dalam kasih sayang, cinta, hubungan mereka itu bagai satu jasad. Bila sebahagian sakit, seluruh badan turut berduka dengan panas dan berjaga.
Diriwayatkan seorang abid Bani Israel melalui bukit pasir yang dihuni oleh Bani Israel yang ketika itu sedang ditimpa buluran. Maka si abid itu berharap jika pasir ini jadi gandum, tentu mengenyangkan mereka. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Bani Israel, katakan pada fulan bahawa Allah memberimu pahala atas sedekahmu kepada manusia kerana berharap pasir menjadi gandum. Oleh kerana Rasulullah SAW bersabda, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maknanya niat dia kalaulah boleh jadi ni. Sebab dia fikir tu walaupun dia terfikir, kalaulah tu niat dia. Bukan kata benda dah sudah yang sebelum ni saya ajar. Kalau berkalau-kalau untuk benda yang tak elok. Tapi macam benda baik. Kalaulah benda ni jadi gandum, dapat aku bagi dia makan. Maknanya niat nak bagi buat benda baik ni pun Allah Ta'ala bagi pahala. Diceritakan Nabi SAW pada satu hari keluar berjumpa iblis membawa madu dan abu. Beliau bertanya, apa yang kau perbuat dengan madu dan abu itu wahai musuh Allah? Iblis menjawab, madu ini kuletakkan ke bibir orang-orang yang mengadu domba sehingga mereka menelannya. Sedangkan abu ini kuletakkan di muka anak-anak yatim sehingga orang membencinya. Rasulullah SAW bersabda, jika anak yatim dipukul, maka goncanglah arasy Allah kerana tangisannya. Kemudian Allah SWT berkata, wahai malaikatku, sesiapa yang membuat anak yatim itu menangis dan di mana ayahnya telah terkubur. Maknanya nak ceritakan tuan-tuan sekalian, maknanya jangan sekali-kali kita menyeksa anak yatim. Madu dia letakkan pada orang yang gemar mengadu domba. Dia akan rasa seronok melaga-lagakan orang. Dia tak rasa apa tuan-tuan. Dalam hati rasa okey je. Mengadu domba, melaga-lagakan orang, memfitnah orang. Seronok tuan-tuan. Dia letak madu oleh syaitan dan iblis ni. Tetapi diletakkan pula abu dekat muka anak yatim supaya orang tengok jadi tak suka. Anak yatim ni sibuk lah budak ni tak. Problem tuan-tuan pada keimanan dan hati kita kalau kita bencikan anak yatim. Dan Nabi pernah sebut, orang siapa yang nak melembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepada mana buat baik anak yatim dan miskin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan dan minum anak yatim, pastilah syurga baginya. Dan kitab Radatul Ulama diceritakan Nabi Ibrahim AS jika hendak makan, dia akan berjalan satu atau dua batu mencari orang supaya dapat diajak makan bersama. Pernah pada satu hari, Ali radhiyallahu anhu menangis. Dia tegur, mengapa engkau menangis? Ali menjawab, tidak ada tamu yang datang 7 hari ini. Aku merasa cemas kalau Allah telah menghinakan aku. Maka telah bersabda Rasulullah SAW, sesiapa yang memberi makan orang yang sedang lapar semata-mata untuk mengenaki keredaannya, wajiblah baginya syurga. Dan siapa tidak mahu memberi makan orang yang sedang lapar, maka Allah tidak memberi fadlal kepadanya pada hari kiamat dan menyaksanya di neraka. Nampak tak? Orang yang memberi makan sedang lapar semata-mata nakkan kerana Allah akan dapat syurga. Itu je. Itu sebab kalau orang dah lama tak datang rumah kita, kita kena risau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Risau. Sebab bila ada orang datang rumah, kita boleh hidang air, kita boleh bagi makan. Ini kita rasa okey je orang tak datang rumah. Dan bila orang nak datang rumah, lah buat tak tahu, tak payahlah datang rumah, jumpa kat luar lah, kata-kata kan. Sebab malah rumah sepah lah apa semua, macam-macam yang kita fikir. Tapi sebenarnya itulah kesilapan kita. Tapi dalam keadaan sekarang SOP ni faham lah. Tapi kalau setakat yang mungkin jiran-jiran apa saudara-saudara kita yang mungkin apa yang kalau sebelum PKP dulu nak datang, kita ada masalah tak pergi datang, itu ialah ni cerita ni sebelum PKP ni ceritalah ni sebelum wabak coronavirus ni. Kadang-kadang ada orang dia rasa okey je orang tak datang rumah dia. Kan? Tak apa tuan-tuan masalah dia. Tapi sekarang ni walaupun kita tak ada, walaupun kita tak dapat bagi makan. Caranya apa? Kita boleh kirim. Order food panda tu suruh hantar kat rumah mak kita. Boleh, tak ada masalah. Kan bagus tu, kreatif dah tu. Hantar makan, mak gemar makan pizza ke, mak kita gemar makan benda-benda tertentu ke, suruh hantar makanan kat rumah mak kita. Kan? Hantar kat rumah jiran, kat rumah kawan kita. Sekarang ni pula ada business surprise kan. Bolehlah gunakan untuk hadiahkan sesuatu pada orang lain. Menggembirakan itu orang lain. Kebaikan juga tuan-tuan. Baginda bersabda lagi, barang siapa pada hari kiamat 4 golongan masuk syurga tanpa hisap. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang menunaikan haji, tidak berbuat dosa dan tidak menjadi fasik sampai meninggal, pejuang yang mati di medan perang menegakkan kalimah Allah dan pemurah dan bekerja melalui jalan yang halal dan menggunakannya di jalan Allah tanpa riak. Ulama berselisih pandangan terhadap 2 golongan ini yang mana masuk syurga dulu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, Allah jadikan segolongan hamba yang memberi nikmat yang diberi oleh Allah untuk kemanfaatan hamba-hambanya yang lain. Siapa bakhil akan kemanfaatan itu terhadap orang lain, maka Allah akan memberikannya kepada orang lain. Mana manfaat kalau kita kedekut bagi ke orang, Allah akan bagi kebaikan kepada orang lain. Mana kita tak akan dapat kebaikan. Baginda juga bersabda, orang yang pemurah ibarat pohon di syurga. Cabangnya menurun ke tanah. Macam pohon di syurga tu, kan, dia menurun ke tanah supaya orang senang nak ambil buah-buah tu kan. Jadi siapa yang mengambil cabang itu Allah akan memindahkannya ke syurga. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata ditanyakan oleh Rasulullah, apakah amal yang terutama? Mana apa amal yang penting yang patut kita buatlah kan? Maka Rasulullah SAW menjawab sabar dan pemurah. Miqdam bin Suraih merawikan dari bapanya, dari abangnya dia berkata, kutanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang boleh memasukkanku ke dalam syurga? Rasulullah SAW menjawab,
yang mewajibkan itu memberi makan, memberi salam dan berkata dengan baik. Saya ulang balik. Memberi makan, memberi salam dan berkata dengan baik. Jadi makna kata itu caranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak susah tuan-tuan. Apa juga kebaikan, jangan kita fikir besar atau kecilnya kebaikan itu. Tapi fikirlah kebaikan-kebaikan yang boleh kita berikan kepada orang lain. Walaupun hanya dengan senyuman, tapi dengan senyuman itu akan memberi kebahagiaan kepada orang lain, memberi kelegaan kepada orang lain dan orang akan rasa selesa, rasa gembira dengan apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada peraja kita iaitu Sandy yang telah menaja kuliah subuh kita pada pagi ini. Walaupun ringkas tuan-tuan, memang tuan-tuan tanya kenapa kita akan buat kuliah subuh ni biar ringkas seringkas-ringkasnya. Yang penting kita dapat pengisian, kita dapat manfaatnya. Yang penting walaupun ringkas, walaupun pendek, sama-sama kita sebar panjangkan kepada yang lain. Kita manfaatkan, mudah-mudahan kita amalkan dan kebaikan ini dapat dipanjang-panjangkan kepada orang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Setakat itu saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Benda kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.